Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua hari ini di hari Isnin yang barakah? Okey. Didoakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa tenang, ceria dan bahagia di samping keluarga yang tercinta, insya-Allah. Okey. Jom sama-sama kongsikan dan share Soleha punya link FB Live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu hari ini, insya-Allah. Hari ini merupakan sharing ilmu tajuk yang ke-351. Tajuk hari ini adalah Back to Allah. Kita sebagai hamba, kita sebagai da'i, cara untuk kita kembali kepada Allah adalah dengan melakukan apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang. Amar makruf dan nahi mungkar. Dan kalau kita nak bahagia, kita kena always turn back to Allah. Dan bagaimana kita nak back to Allah tu? Okey, sebelum tu jom kita berselawat dulu dan berdoa dulu. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya Mujib. Okey. Tajuk kita hari ni adalah Back to Allah. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kalau kita ada masalah ke, kita ada ujian kehidupan ke, ada musibah yang melanda, kita nak redakan hati kita, kita nak tenangkan hati kita, kita nak sentiasa dalam reda dan kasih sayang Allah adalah dengan cara berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, turn back to Allah. Antara apa yang telah kami pertemui dalam FTR, formula tarik rezeki, di mana banyak sangat asbab hidayah yang telah Allah berikan, di mana sebelum ni ada hamba Allah yang tak solat, dah mula solat, dah mula rajin pergi masjid, dah mula solat berjemaah dekat masjid, dah dapat merasai betapa manisnya rasa nikmat bertuhan, beribadah dengan penuh rasa khusyuk. Dan inilah perubahan yang kami terima daripada pembaca FTR, di mana sebelum ni lalai, tak jaga solat, solat pun hujung-hujung waktu, solat pun lewat waktu. Tetapi sejak baca FTR, sejak kenal ilmu FTR, sejak kenal Allah yang memberi rezeki dan Allah yang Maha Pencipta, alhamdulillah, dah rasa dah nikmat bagaimana kita ni rasa seronok sangat buat ibadah, seronok sangat jaga solat, solat awal waktu dan solat sentiasa tepat waktu. So ini adalah antara beberapa perubahan di mana yes, semua orang bukan bermula daripada dia ni adalah alim ulama, tak. Tetapi kita manusia ni pelbagai latar belakang. Kita ni ada yang lahir daripada yang tak berkesempatan, tak direzekikan oleh Allah untuk belajar ilmu agama, sekolah pun setakat sekolah rendah je. Tetapi bila kita sekarang ni adalah masanya untuk kita ubah diri, kita upgrade diri, di mana kita sekarang ni tujuan kita hidup adalah untuk kita tambah baik dalam diri kita ni. Apa sahaja ibadah, apa sahaja amalan yang kita kurang, kita top up, kita belajar dan kita cari guru, kita berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. InsyaAllah kita akan bahagia, kita akan beroleh kebaikan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu matlamat kami di FTR adalah untuk bawa orang turn back to Allah. Di mana ialah kita jangan anggap kita seorang je yang banyak ilmu. Kita jangan anggap kita dah tahu segala. Tetapi kita, tugas dakwah ni adalah mengajak dan menyuruh orang ramai di luar sana yang ada masalah sosial, yang ada masalah akhlak, masalah adab. Inilah yang kita nak ketengahkan. Inilah yang kita nak bantu. Sebabnya ramai sangat ada masalah akhlak, ada masalah sosial yang kita nak bantu supaya mereka tak terus hanyut.
Inilah tugas kita. Tugas kita adalah ajak orang buat baik, ajak orang berubah untuk turn back to Allah, ajak orang kembali beriman dengan paksi akidah Islamiah yang sebenarnya, insya-Allah. Okey, itu yang pertama yang kami terima feedback daripada pembaca. Di mana daripada sebelum ni tak solat, dah mula solat, dah rasa dah kemanisan beribadah tersebut. And then yang kedua, antara perubahan yang kami terima daripada pembaca FTR dan diri Solehah sendiri adalah kami telah menerima berita yang sangat-sangat menggembirakan, iaitu kami telah menerima rekod terbaru kami pada hari ini dah mencecah 20 orang non-Muslim memeluk agama Islam selepas baca buku FTR. So, hidayah adalah milik Allah. Allah berikan hidayah asbab daripada penulisan, baca-baca sentak buku FTR ni tergerak di hati mereka. Non-Muslim, Kristian, Chinese, Indian tertarik sangat dengan baik-baik kata dalam buku FTR yang mana menyentuh hati dia untuk mendalami lebih lagi agama Islam ni. So, hidayah tu milik Allah. Allah hanya berikan hidayah ni kepada mereka yang bertuah. Sebab tu bila kami sebarkan ilmu FTR ni, Alhamdulillah, niat kami adalah kita nak bantu orang. Kita nak sebarkan asbab seluruh alam. Kita nak orang berubah menjadi baik. Kita nak orang kenal Allah. Kita nak orang cintakan ilmu agama. Inilah yang kami terapkan. Selain tu, sikap kita, akhlak kita, bercakap yang baik-baik, mendengar perkara yang baik-baik, bukannya sebarkan fitnah, bukannya sebarkan aib, tetapi hendaklah kita dengar daripada dua pihak. Jangan kita tuduh seseorang tu hanya berdasarkan apa yang kita nampak, tetapi kita tak dengar dan kita tak rasai dengan apa yang sepatutnya. Sebab itu dalam Islam galakkan tabayun, cakna, siasat. Jangan kita jatuhkan sesuatu hukum kepada seseorang tanpa kita ada bukti yang kukuh. Sebab kita manusia ni memang tugas kita bukan untuk judge orang, tetapi Allah. Tugas untuk menilai, memberikan, menjatuhkan hukum kepada kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. So, janganlah kita salah anggap, terus kita bersangka baik dengan Allah. Jangan saling tuduh-menuduh, jangan saling salah menyalahkan, jangan saling sebarkan perkara yang buruk-buruk, tetapi sebarkanlah kasih sayang. Inilah yang Islam ajar, supaya kita, agama Islam ni tak berpecah belah. Kita nak dalam agama Islam yang bersatu, hendaklah kita penuh kasih sayang, penuh adab, nak tegur pun penuh beradab, ada akhlak kita. Sebab apa yang keluar daripada mulut kita ni, inilah yang melambangkan akhlak kita, melambangkan peribadi diri kita. Sebab tu saya suka highlight sebagaimana akhlak Rasulullah adalah akhlak yang sangat terpuji. Rasulullah sentiasa berkata benar, sentiasa jujur, sentiasa menyampaikan sesuatu dengan penuh berhikmah. Inilah teladan yang patut kita contohi, iaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penuh kasih sayang. Tak ada nak bertempik-tempik orang, tak ada nak fitnah-fitnah orang, tak ada nak sebarkan perkara negatif sikit pun tak ada. Tetapi yang dia baginda sebarkan adalah sebarkan kasih sayang, sebarkan aura dakwah ni, dakwah penuh dalam dada kita ni untuk orang mengenal agama Islam, untuk orang jatuh cinta terhadap agama Islam. Inilah yang Rasulullah tekankan. Akhlak dan adab adalah nombor satu penentu kejayaan diri kita yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Okey, yang ketiga, sebagaimana FTR telah merubah hubungan adik-beradik yang mana sebelum ni bergaduh sana sini, bermusuhan, berdendam, tetapi sejak baca FTR dan amalkan beberapa ayat-ayat doa pelembut hati, doa kasih sayang, inilah yang Islam ajar kepada kita supaya kita ni sentiasa berkasih sayang. Sebabnya bila kita bergaduh akan menyekat rezeki, bila kita saling bermusuh-musuhan akan menyebabkan suasana yang tak enak, tak sedap kita bila ada adik-beradik yang tak suka dengan kita, yang bergaduh sampai bertahun-tahun. So, inilah benda yang kita kena repair. Benda yang kita kena repair adalah wujudkan silaturahim penuh kasih sayang, mawaddah warahmah. Kita nak hidup tenang, kita kena jaga silaturahim. Kita nak hidup kita bahagia, jaga hubungan dengan kerabat hidup kita. Jangan sakitkan hati mak ayah kita. Jangan cari gaduh dengan adik-beradik kita, tetapi berbincang dan bermusyawarahlah supaya keputusan yang tenang, harmoni dan damai dapat kita capai. Sebab tu dalam FTR adalah
membentuk akhlak dan peribadi diri kita supaya kaya jiwa. Sebab orang yang kaya jiwa ni adalah orang yang sentiasa dapat kasih sayang Allah. Orang yang kaya jiwa ni adalah jiwanya sentiasa dekat dengan Allah. InsyaAllah orang yang kaya jiwa ni dia sentiasa cakna bahawa apa yang berlaku, kalau ujian yang berlaku sekalipun, dia mampu tersenyum. Dia tersenyum dan dia reda, dia sabar, insya-Allah. Sesungguhnya, sabar dan reda itu adalah kunci sebuah syurga. Kalau kita hidup dekat dunia ni, Allah berikan kita sedikit ujian, kita tak reda, kita tak sabar, bagaimana kita nak memperoleh kunci syurga? Sebab syurga Allah tu terlampau mahal. Tak ada nilainya, tak tergambar dengan kata-kata bahawa sangat-sangat kita ni nak masuk syurga ni perlukan rintangan yang sangat-sangat besar, pengorbanan jiwa kita untuk agama. Adakah kita ni sangat kuat berjuang dan berjihad fisabilillah? So kuat dan berjuanglah sehingga nafas yang terakhir. Jangan putus asa. Segala apa-apa yang negatif tu kita abaikan dan kita jalan terus. Sebab kita tahu apa yang kita perjuangkan, kita tahu apa yang kita nak sampaikan kepada orang, dan kita sendiri dah nampak dah perubahan. Sebab kita sendiri amalkan, diri kita, hidup kita berubah 360 darjah. Dan orang-orang sekeliling kita pun sangat-sangat positif. Sangat-sangat berlumba-lumba nak melakukan kebaikan. Berlumba-lumba nak bersedekah. Berlumba-lumba nak raih kasih sayang Allah. So inilah yang kita nak ada dalam kehidupan kita. Sentiasa aman, damai, tiada permusuhan, tiada persengketaan. Tetapi yang kita nak terapkan adalah kita ni hidup dekat dunia ni adalah saling berkasih sayang. Saling menegur antara satu sama lain dan tarik tangan kawan kita untuk selalu cintakan Allah. Bukannya kita jatuhkan dia, bukannya kita aibkan dia, tetapi bantu dia. Bantu dia untuk bangkit, bantu dia untuk kembali bahagia, bantu dia untuk kembali turn back to Allah. Itulah matlamat kita yang sebenar-benarnya, dan Islam sendiri ajar kita supaya jaga akhlak, jaga peribadi, supaya diri kita sentiasa dalam rahmat dan kasih sayangnya. Dan antara lagi perubahan yang kami terima daripada pembaca FTR adalah di mana bila kita ada masalah, kita selalu turn back to Allah. Di mana kalau ada masalah hutang yang sangat banyak, amanah yang kita nak settlekan, bagaimana? Adalah dengan cara kita banyakkan bersedekah. Sebab dengan bersedekah, insya-Allah akan membuka jalan penyelesaian, akan menutup segala pintu-pintu yang boleh menyekat rezeki kita. So bila kita clear tentang hutang perlu dan wajib untuk kita lunaskan, insya-Allah hidup kita akan kembali tenang, bahagia, rezeki pun mudah masuk, clear, tiada lagi penghalang. Sebabnya kita jelas, sesungguhnya hutang tu adalah penyebab rezeki tersekat. Sebab tu bila kita ada hutang, kita lunaskan segera, kita settlekan segera, dan insya-Allah jiwa kita pun tak rasa serabut, jiwa kita pun tak rasa stres, sebab tiada lagi bebanan hutang, tiada lagi amanah yang masih tergantung yang belum kita selesaikan. Sebab di hari akhirat kelak, hutang adalah perkara yang Allah sangat-sangat ambil berat untuk kita manusia. Dan di mana di hari akhirat nanti, siapa yang kita nak cari mereka ni? Orang yang kita berhutang dengan dia, bagaimana dengan kelompok yang ramai sangat tu? Macam mana kita nak merangkak-rangkak cari orang yang kita hutang di dunia ni? Sebab tu settlekanlah segala hutang, amanah, segala apa sahaja yang perlu kita settlekan dekat dunia ni, settlekanlah segera sebelum nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan yang terakhir, antara feedback dan perubahan yang kami telah terima daripada pembaca FTR, di mana jiwa yang kosong, jiwa yang stres, jiwa yang serabut, alhamdulillah kembali tenang, kembali bahagia, kembali seronok beribadah dan rasa seronok bila dapat mengaji setiap hari. So inilah yang kita terapkan, di mana yes, kita nak berubah, nak istiqamah kepada ajaran agama Islam yang sebenarnya adalah bukan secara drastik, tetapi adalah slow, step by step. Sebab semua orang ni, kita nak berubah daripada yang buruk nak menjadi lebih baik, dia adalah satu proses di mana kita tak berubah secara drastik. Dan macam orang tutup aurat pun, ada orang yang tutup aurat, mula-mula dia pakai tudung, and then dia labuhkan tudung, and then barulah dia jaga aurat-aurat dia, dia pakai stocking kaki, dia pakai handsock tangan. Sebab dia tahu perubahan dalam diri dia tu, dia nak berubah tu take time.
Ada orang yang yes memang akan terus berubah laju, tetapi setiap orang prosesnya tak sama. Dan hidayah Allah bagi kepada kita manusia ni adalah satu yang patut kita syukuri. Sebab setiap orang tak sama proses dia. Sebagaimana ada orang yang Allah bagi hidayah cepat, ada orang yang sentiasa masih menunggu lagi bagaimana nak berubah secara cepat, bagaimana nak berubah secara diri ni sentiasa kental hadapi cabaran. Tak kisah orang cakap apa, tetapi dia tahu Islam ni adalah agama yang mudah, Islam ni adalah agama yang indah, sentiasa meraihkan kita untuk mendalami agama Islam ni dengan penuh kesyukuran, insya-Allah. So kalau anda rasa seronok dengan sharing hari ni, ucapkan syukur alhamdulillah. Sebab kita selagi kita masih hidup dekat dunia ni, jangan putus asa untuk menuntut ilmu. Teruskan top up ilmu, teruskan berbuat baik kepada sesiapa sahaja, teruskan berkata yang baik-baik, jaga panca indera kita. Mulut kita, telinga kita, hati kita kena jaga elok supaya Allah redha ke atas kita. Tak perlu kita dengarkan ayat-ayat negatif, tak perlu kita dengarkan kata-kata negatif yang hanya akan mendownkan kita, tetapi abaikan dan kita lakukan apa yang kita dah tahu. Memang Allah suruh kita beramal, Allah suruh kita menjaga agama Allah, kita teruskan dan fokus untuk raih redha dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okey, semoga bermanfaat. Soalan minta maaf kalau ada tersalah bahasa, terkasar bicara. InsyaAllah segala yang baik tu adalah datangnya daripada Allah, dan segala yang buruk tu adalah daripada diri solehah sendiri, insyaAllah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.